Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya, The Muslim Apologist. Saya hos anda, MENJ. Hari ini kita akan membicarakan tentang sebuah topik yang agak menarik, iaitu mengenai si Rasul yang dikatakan telah dihantar oleh Yesus, iaitu Paulus, atau sebelum ini dikenali dengan nama Saulus, daripada bandar Tarsus, yang mengatakan atau dikatakan telah berjumpa dengan Yesus ketika dalam perjalanannya ke Damaskus untuk membunuh lebih ramai orang Kristian. Paulus ini atau sebelum ini dikenali dengan nama Saulus telah mendakwa bahawa dirinya telah bertemu dengan Yesus dalam sebuah bentuk bercahaya. Tujuan Saulus berangkat ke Damsyik atau Damaskus adalah untuk memburu para pengikut Nabi Isa AS ataupun Yesus. Semasa dalam perjalanannya ke Damsyik inilah, maka Saulus telah mendakwa bertemu dengan Nabi Isa AS melalui perantaraan langit. Secara tiba-tiba Saulus telah mengisytiharkan dirinya telah bertaubat daripada melakukan jenayah yang kejam terhadap para pengikut Yesus ataupun Isa AS. Kisah taubat Paulus ini terdapat dalam 3 versi yang berbeza. Walaupun semua penceritaannya adalah berasal daripada satu sumber yang sama, iaitu Kisah Para Rasul ataupun The Book of Acts dalam bahasa Inggeris. Berikut adalah versi pertama yang telah diceritakan semula oleh Paulus di dalam fasa nombor 9 mengenai peristiwa yang sama. Paulus berkata, dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kamu perbuat." Ini adalah kisah penceritaan Paulus di dalam Kisah Para Rasul fasa nombor 9. Sekarang marilah kita lihat penceritaan semula peristiwa yang sama di dalam Kisah Para Rasul fasal 22. Berikut adalah versi kedua mengenai peristiwa ini. Tetapi dalam perjalananku ke sana ketika aku sudah dekat Damsyik, iaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu." Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku, tidak mereka dengar. Ini adalah versi kedua penceritaan semula peristiwa yang sama yang telah dinukilkan kembali oleh Paulus. Jika kita bandingkan versi pertama dengan versi kedua penceritaan peristiwa ini, kita boleh mendapati bahawa di dalam versi pertama, Yesus telah mengarahkan Paulus masuk ke dalam kota dan menyebarkan ajarannya. Manakala di dalam versi kedua, Paulus tidak diarah berbuat begitu oleh lembaga yang dikatakan sebagai Yesus. Marilah kita lihat versi ketiga penceritaan semula yang dilakukan oleh Paulus mengenai peristiwa yang sama. Versi yang ketiga adalah daripada fasa 26 Kisah Para Rasul. Versi ketiga. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku,
dalam bahasa Ibrani, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galang rangsa." Tetapi aku menjawab, "Siapa engkau, Tuhan?" Kata Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang aku telah perlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain." Tamat nukilan semula daripada Kisah Para Rasul Fasa 26. Maka apabila kita melihat penciptaan versi ketiga ini, jelas bahawa ia lebih panjang daripada versi pertama dan versi kedua. Jadi mana satukah versi yang benar? Ini adalah masalah daripada tiga versi penciptaan semula Paulus ketika dalam perjalanannya ke Damsyik untuk membunuh lebih ramai orang Kristian. Tetapi apa yang saya ingin nyatakan di sini adalah bukan mengenai perbezaan ketiga-tiga versi penciptaan ini. Ia adalah mengenai suatu perkara menarik yang terdapat di dalam ketiga-tiga cerita ini, iaitu Paulus mendakwa telah bertemu dengan suatu cahaya daripada langit yang dikatakannya adalah Yesus. Apabila kita membaca satu petikan ayat di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 14, ayat ini menyatakan, "Hal itu tidaklah mengejutkan kerana iblis pun menyamar menjadi seperti malaikat terang." Implikasi daripada ayat 2 Korintus pasal 11 ayat 14 ini adalah jelas. Iblis boleh turun dan muncul dalam bentuk cahaya, umpama malaikat yang terang. Di dalam ketiga-tiga penciptaan semula Paulus ini, Paulus telah mendakwa telah berjumpa dengan seorang lembaga dalam bentuk cahaya. Di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 14, ia menyatakan bahawa iblis boleh muncul sebagai malaikat yang terang. Maka tidak mustahil untuk menyatakan bahawa Paulus telah berjumpa dengan iblis dalam bentuk malaikat yang terang. Bukankah itu maksud daripada 2 Korintus pasal 11 ayat 14? Bukankah jelas bahawa Paulus telah berjumpa dengan setan? Bukankah jelas bahawa Paulus tidak tahu dan tidak kenal siapakah Yesus? Sebab Paulus ini bukanlah pengikut asal daripada Yesus dan tidak pernah berjumpa dengan Yesus secara nyata. Maka bukankah tidak mustahil untuk Paulus berjumpa dengan iblis yang menyamar sebagai malaikat yang terang dan mendakwa bahawa dirinya itu adalah Yesus? Fikirkan semula, wahai orang Kristian. Lihat semula kepada Kisah Para Rasul yang telah diceritakan semula oleh Paulus, dan juga pada ayat 2 Korintus pasal 11 ayat 14. Sekian sahaja buat kali ini. Terima kasih kerana menonton video ini. Jika anda suka pada video ini, jangan lupa untuk like video ini. Sila sebarkan video ini kepada sahabat anda dan kenalan anda agar kita dapat menyebarkan mesej Islam kepada semua. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.